Okey, untuk partial fraction 6.3 sebelum kita lihat apa maksud partial fraction ni. Sebelum ni kita dah belajar lah. Kalau kita ada dua fraction, okey, kita panggil dia sebagai single fraction. Ni dia panggil single fraction ni, single fraction. Kemudian fraction pula dia ada dua, sama ada proper fraction ataupun improper fraction. Okey, kalau proper fraction ni maksud dia nombor yang di atas lagi kecil daripada di bawah. Contoh macam ni lah, 1/3, 2/5, 8/9 contoh. Itu dia panggil proper fraction. Satu lagi kita panggil dia sebagai improper. Improper fraction maksud dia nombor yang di atas dia lagi besar daripada yang di bawah. Ni dia panggil improper fraction. Okey, kita lihat dulu bentuk proper fraction. Sepatutnya kita ada dua, macam contoh ni kita ada dua single fraction. Kita cantumkan jadi satu, kan? Kita akan cantumkan jadi single fraction, satu je. Jadi yang partial fraction ni dia terbalik. Daripada single ni kita pecah kepada beberapa fraction. Ini dia panggil partial fraction. Daripada single fraction kita boleh pecah kepada beberapa fraction. Ini yang kita panggil partial fraction. Okey, untuk kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan partial fraction ni, kita kena ingat tiga bentuk ni. Sebab kita kena ramalkan. Kalau kita jumpa soalan, kita kena ramalkan dulu bentuk partial fraction tu yang mana satu. Okey, cara kita nak ramalkan, kita lihat kepada denominator. Denominator maksudnya yang di bawah lah. Kita tengok, kalau denominator ni, yang di atas ni tak kisah, kita hanya fokuskan kepada yang di bawah tu. Kalau denominator tu dua faktor yang berbeza, maka cara kita nak pecahkan, kita ada dua faktor, maka kita akan pecahkan ada dua. Ada dua dan setiap faktor ni mesti ada satu constant. So nanti kalau kita nak start jawab soalan, nampak je soalan bentuk yang pertama ni kena buat ada dua faktor tapi di atas tu ada constant A, B. Okey. Kemudian kalau yang kedua, kita lihat ada dua faktor. Ada dua, tetapi ada satu faktor yang kuasa dua. Maknanya cara kita nak pecahkan, yang kuasa dua tu kita kena pecah dua kali. Jadi yang pertama kita pecahkan A over X minus 1. Yang kedua kita kena pecah dua kali. Kalau kuasa 2 kena pecah dua kali, bermula daripada degree 1, X tambah 2, kemudian tambah lagi dengan C over X plus 2 all in bracket square. Kalau kuasa 3 kita kena pecah satu lagi, so tambah satu lagi constant D over kurungan kuasa 3. Okey tak? Kemudian bentuk yang ketiga, kalau kita nak pecahkan yang pertama ni, terus kita ambil A over X minus 1. Tetap. Kemudian untuk yang kedua ni, kalau kita jumpa kuadratik, kita cuba factorize dulu. Kalau kita berjaya factorize, katakan ini X squared minus 1, kita boleh pecah kepada X minus 1, satu lagi X plus 1. Maka kita boleh gunakan sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Okey tak? Kalau boleh faktorkan. Kalau tak boleh, baru kita gunakan yang ketiga ni. Maksud dia X kuasa 2 tambah 1 memang tak boleh faktor, maka kita akan ambil terus. Tetapi bila di bawah ni degree 2, constant pun akan jadi 2. Tengok, kalau degree bawah tu 2, constant dia 2. Kalau macam tadi degree 1, constant dia 1. Okey, macam ni lah contoh dia. Kita nak tukar daripada single fraction kepada beberapa fraction. Jadi yang pertama kita kena ramalkan dulu bentuk dia. So kita start dengan 2x plus 3 over x minus 1 x plus 2. Jadi kita pecah berdasarkan denominator. Kalau kita refer first denominator ni, maka kita akan ambil a over x minus 1. Kemudian kalau kita refer kepada second denominator,
kita akan buat plus B over X plus 2. Kalau katakan kita ada 3, ada faktor yang ketiga, tambah lagi C over faktor yang ketiga. Okay, setakat ni ada soalan? Okey, kemudian kalau kita nak selesaikan, ini kemungkinan kita punya jawapan lah. Tugas kita cari A, cari B. Okay? Jadi step pertama ni mesti betul. Ini kalau dalam ini rasanya dalam tugasan kan, ini akan 1 markah. Tulis kemungkinan dia 1 markah. Kemudian kalau kita nak kira, kita kena hilangkan denominator. Kita hilangkan denominator dengan cara darabkan denominator. Semua sebutan ni darabkan dengan denominator. So saya darabkan dengan X minus 1 X plus 2, semua sebutan. Jadi kalau kita ambil sebutan yang pertama, yang ni akan hilang. Terus biasanya sebelah kiri ni terus ambil atas je. Okey tak? Kemudian untuk yang kedua, kita akan ambil A over X minus 1 multiply by denominator ni. So kita boleh cancel yang ini dengan yang ni. Okey tak? So yang tinggal adalah AX plus 2. Okey tak? Kemudian untuk yang kedua pula, sebelah kanan yang kedua. Okey, kalau kita tak nampak, saya buat ni. Saya akan ambil B over X plus 2 multiply by denominator. So kita boleh cancel yang ni pula. Ni saya boleh cancel dengan yang ni. Maka tinggallah AX minus 1. Okey tak? So tambah dengan BX minus 1. Boleh? Yang sebelah kiri tak ada masalah, ambil atas je. Sebelah kanan kita cancelkan X minus 1 dengan yang ni. So tinggallah AX plus 2. Settle. Untuk yang kedua pula, kita ambil B over X plus 2 multiply by denominator. Cancelkan X tambah 2. So yang tinggal adalah BX minus 1. Boleh? Okey, kemudian tugas kita nak mencari A dan B. Ada banyak kaedah lah ni. Cara yang paling mudah, kalau kita refer kepada denominator ni, kalau katakan kita ambil X minus 1 equals to 0. So X berapa? X equals to 1. So saya ambil nilai X equals to 1. Kemudian kalau kita refer pada second factor ni, kita akan dapat X sama dengan negative 2. Okey, so kita gantilah. Ganti kiri dan kanan. Sebelah kiri 2 tambah 3, 5. Sebelah kanan kita akan dapat 3A. Yang B ni habis 0. So daripada sini terus A equals to 5 over 3. Kemudian yang kedua, gantikan negatif 2. So negatif 4 tambah 3, negatif 1. Ganti dengan negatif 2, habis A. Ganti dengan negatif 2, so negatif 3B. So B equals to 1 over 3. Okey, jadi tugas kita nak cari A dan B je. Bila dah dapat, so kita salin balik soalan. Maka 2x plus 3 over X minus 1 X plus 2. Kita gantikan A dan B tu. Sepatutnya A ni adalah 5 per 3. Sepatutnya saya akan buat 5 per 3. Saya pinjam yang besar ni. Per 3 X tolak 1. Turunkan 3 tu ke bawah terus. Kemudian tambah dengan 1 per 3. Sepatutnya saya akan ambil 1 over 3. Tapi over 3 tu saya letak di bawah. Terus inilah kita punya jawapan. Tapi katakan kamu tak nak guna yang di bawah ni, kamu nak guna nilai lain. Katakan saya nak ambil nilai X sama dengan 0. Boleh? X sama dengan 5 pun boleh juga. Yang penting mesti ambil 2 nilai. Tapi susah sikit lah kita nak kira. Boleh? Sembarang nilai. Katakan nak ambil yang lain pula. Saya nak ambil X 2, satu lagi X sama dengan 8 contoh. Pun boleh juga. Yang penting 2 nilai. Tapi cara yang paling mudah, elok refer kepada denominator, supaya bila kita buat pengiraan, ada yang kosong, ada yang 0. Macam contohnya, bila saya ganti 1, maka yang B ni tak payah kira dah, terus dapat A.
Tapi kalau kita guna nilai yang lain, kemungkinan A dan B tu akan ada dua nilai. Kita terpaksa buat persamaan serentak. Jadi saya galakkan guna cara refer pada denominator. Okey, contoh nombor 4. X tambah 7. Okey, seeloknya denominator ni asalnya dalam bentuk kuadratik. Kita cuba factorize. Kalau kita factorize berapa? Kalau guna factor dapat nilai 1 dengan negatif 2 kan. So kita ubahlah. X tolak 1 dengan X tambah 2. Betul? Jadi kalau kuadratik jangan terus AX tambah B bahagi dengan kuadratik ni. Itu kalau tak boleh difaktulkan. Yang ini boleh kita faktulkan. So nanti kita akan ramalkan bentuk dia adalah, yang pertama A over X minus 1, yang kedua B over X plus 2. Jadi kita pecah bukan berdasarkan denominator yang asal, sebab dia dalam bentuk kuadratik. Kemudian step yang pertama, hilangkan denominator. Setiap sebutan darabkan dengan denominator. Setiap sebutan. Sebelah kiri hilangkan je, ambil atas. Sebelah kanan, tekan. Kalau tak nampak saya buat macam ni. Kalau dah mahir tak payah buat ni. So saya akan cancelkan ni. Cancelkan ni dengan yang ni. Tinggallah AX tambah 2. AX tambah 2. Kemudian kita ambil yang kedua pula. Saya ambil B over X plus 2. Darabkan dengan yang ni. So kita akan cancelkan X tambah 2. Tinggallah B X tolak 1. Boleh? Cancelkan X tambah 2 dengan X tambah 2 ni. Tinggallah B X tolak 1. Itu cara yang asal lah. Satu lagi cara, kalau bentuk macam ni terus darab silang, lagi mudah. Kalau bentuk macam ni terus darab silang. Cara asal dia macam ni lah. Cara asal dia. Okey, kemudian kita perlu pilih dua nilai X. Sebarang nilai pun boleh. Tapi saya galakkan refer kepada denominator. Kalau kita refer yang pertama, dapatlah X sama dengan 1. Yang kedua, X sama dengan negatif 2. Ini paling mudah. Tapi kalau nak ambil nilai yang lain, 10 ke dengan 12 boleh. Okay, kalau ganti 1, sebelah kiri 8, sebelah kanan 3A. Dapatlah A sama dengan 8/3. Kemudian gantikan sebelah kiri negatif 2. So ni 5. A ni habis, negatif 3B. Dapatlah B ni sama dengan negatif 5/3. Okey, so dah dapat A dan B. Salin balik soalan. So X tambah 7. Salin punca soalan. X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan A 8/3. Turunkan terus. Tolak 5/3X tambah 2. Selesai. Okey, seterusnya kita lihat contoh 25. Okey, kita diberi fraction 3x plus 1 over 2x squared minus x minus 1. Okey. Jadi yang pertama, bila kita lihat denominator ni adalah kuadratik, kita cuba factorize. Okey. Kalau kita boleh factorize, maka kita akan mulakan partial fraction ni daripada selepas kita factorize. Okey, jadi kalau kita factorize, kita akan dapat x minus 1. Kemudian kita akan dapat 2x plus 1. Ni kita factorize. Okey, kemudian daripada sini baru kita buat partial fraction. So kalau kita refer daripada first denominator ni, so kita akan ada a over x minus 1. Kemudian daripada second denominator, kita boleh gunakan b over 2x plus 1. Step yang pertama, kita hilangkan denominator. Maka kita akan dapat 3x plus 1.
Untuk yang sebelah kanan ni disebabkan faktor dia berbeza, so kita lebih mudah guna cross multiply. So A multiply by 2x plus 1, kemudian plus B multiply by x minus 1. Okey. Kemudian kita lihat ada dua constant, maka kita perlukan dua nilai x. Dua nilai x ni kita lebih mudah refer kepada denominator. Kalau kita refer kepada denominator x minus 1, so kita akan dapat x tu adalah sama dengan 1. Kemudian kalau kita refer kepada second denominator, kita akan dapat x sama dengan negatif 1/2. Jadi kita gunakan dua nilai ni, gantikan kiri dan kanan. Kalau kita ganti kiri, so kita akan dapat 4. Dan kalau kita ganti sebelah kanan, kita akan dapat 3a. Dan yang b ni habis, maka kita akan dapat a itu adalah 4/3. Kemudian kalau kita ganti negatif setengah, okay, maka kita akan dapat negatif 3/2. 3/2 tambah 1. Dan sebelah kanan ni, a ni habis. Kemudian sebelah kanan ni negatif setengah. So negatif 3/2. Ini kita dapat selepas kita gantikan x tu sama dengan negatif setengah. Ini kalau kita permudahkan, maka kita akan dapat nilai b itu adalah sama dengan 1/3. Okey, maka untuk jawapan akhir kita salin balik soalan. 3x tambah 1 divide by 2x squared minus x minus 1 equals to a kita adalah 4/3. Terus kita letakkan 3 ni di bawah, x minus 1, dan b pun sama, tambahkan dengan 1/3 untuk second factor. So itulah kita punya jawapan. Okey, kita lihat contoh 26. Okey, contoh 26. Kita lihat kurungan kuasa 2. Maka kita akan pecahkan dengan cara 4x over, bila kuasa kita kena ulang sebanyak 2 kali bermula degree 1. So kita akan ambil a over x plus 1. Kemudian tambah b x plus 1 kuasa 2. Okay. Kalau katakan kuasa 3, tambah lagi c over x plus 1 kuasa 3. Kalau kuasa 3. Okey, kemudian kita hilangkan dulu denominator dia. So kita akan dapat 4x. Maksudnya setiap sebutan darabkan dengan x tambah 1 kuasa 2. Setiap sebutan darab. Sebelah kanan yang pertama kita ada a over x plus 1. Maka kita boleh cancel kuasa 2 ni, tinggal kuasa 1 kan. Maka saya boleh tulis a x tambah 1. Kemudian untuk yang kedua, kita ambil b over x plus 1 all square. So kita boleh cancel ni, semua habis, tinggallah b. Jadi ada soalan kita boleh darab silang, ada soalan tak sesuai kita darab silang. Ini yang saya tunjuk kaedah ni. Macam tadi, cara yang paling mudah darab silang. Tapi kalau jumpa yang macam ni, tak boleh lagi dah. Jadi jangan hafal jumpa soalan tu darab silang, tak semestinya. Kaedah asal dia mesti guna yang ni. Kaedah asal dia. Okey. Jadi kalau kita refer kepada denominator, kita cuma dapat satu nombor je, x sama dengan negatif 1. Masalahnya constant kita ada 2. Jadi kita perlukan satu lagi. Yang satu lagi ni, kita dah tak ada pilihan, mesti ambil nilai yang lain. Ambillah nilai yang mudah-mudah. Katakan saya ambil 0. Nak ambil 1 boleh, nak ambil 10 boleh. Okay. So yang kedua ni dah tak ada pilihan. Pilihan yang pertama kita refer pada denominator. Kalau katakan tak cukup juga, baru kita ambil nombor yang lain. Okay. So yang saya star ni maksud dia tak pasal ambil nombor lain. Kita perlukan 2 nilai x sebab kita ada 2 constant. Kita ganti dulu nilai yang pertama, negatif 1. So negatif 4. Yang ini akan jadi 0.
So terus dapat B. Baru nak semangat dah dapat B dah. Kemudian kita ganti nilai 0. Sebelah kiri 0, sebelah kanan A, tambah dengan B. B tadi negatif 4. Terus A sama dengan 4. Okey, kemudian bila dah dapat A dan B, terus salin balik soalan. So jawapan akhir dia tulis balik, x plus 1 all squared equals to A 4 dan B adalah negatif 4. Jangan lupa mesti ada kuasa 2. Selesai. Okey, so yang pertama kita ramalkan dulu bentuk dia. X tambah 2 kuasa 2. So denominator yang pertama kita akan dapat A over X minus 1. Ini senang. Kurungan yang kedua terpaksa ulang 2 kali. Bermula degree 1. Ni degree 1. Yang kedua baru kita ambil degree 2. Dan step yang pertama, hilangkan denominator. Sebelah kiri senang, kita hilangkan terus. Sebelah kanan ni yang kita kena salin denominator. So X minus 1 X plus 2 square. Okey, saya ambil yang pertama. Kalau kita ambil yang pertama, kita harap A per X tolak 1. So mana yang kita boleh cancel kan? Nampak? Faham tak? Mana yang kita boleh hilangkan? X minus 1 kan? So kita akan dapat A X plus 2 square. Selesai. Kemudian kita ambil sebutan yang kedua pula. Sebutan yang kedua adalah B over X plus 2. Darabkan dengan ni. Yang akan dah hilang. Okey, so kita darab dengan ni. So kita cancelkan X tambah 2. Maka X tambah 2 tu dah jadi X tambah 2 kuasa 1. Ya. So kita akan dapat tambah B X minus 1. Kemudian ada satu lagi. Okey tak? Ni saya cancel. Kuasa 2 ni hilang. Jadi kuasa 1. Kemudian kita ada satu lagi. Kita ada C over all in bracket X plus 2 square. So kita boleh cancel. Cancel yang ni. Tinggallah CX minus 1. So tambah CX minus 1 dah. Kemudian constant kita ada 3. Jadi kita mesti ada 3 nilai X. Mesti ada 3 nilai X. Pilihlah mana sesuai. Kalau kita refer pada denominator dulu, so yang pertama dapat X sama dengan 1. Selesai. Kemudian kita boleh ambil X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ketiga dah tak boleh. So kita akan ambil sebarang nilai. Biasanya kita akan ambil 0 je. Ambil nombor yang mana mudah. Okey, kalau kita ganti dengan nilai 1, so sebelah kiri 9. Sebelah kanan dapat 9A. B habis, C pun habis. Terus A sama dengan 1. Kan senang. Kalau ganti negatif 2, sebelah kiri kekal. A habis, B pun habis, tinggallah C. So negatif 3C. C sama dengan negatif 1/3. Apa dah 1/3 pula? Sepatutnya negatif 3. Betul tak? 9 bagi negatif 3. Kemudian yang saya star ni, ini adalah tambahan. Terpaksa ambil nombor yang lain. Ganti sebelah kiri 0. So kita akan dapat 4A. 4A ganti dengan 0, negatif 2B. Ganti dengan 0, negatif C. So A dah ada, C pun ada.
carilah B yang nanti kamu proses, maka dapatlah B sama dengan negatif 1. Nanti kamu cek lah jawapan dia negatif 1. Maka jawapan akhir kita adalah 9 per X tolak 1, X tambah 2, A 1, B negatif 1, C negatif 3. Okey, kita lihat contoh 28. Okey, contoh 28. Jadi yang pertama kita ramalkan kita punya jawapan. Okey, jadi kalau kita lihat yang pertama ni X squared, maka kita akan ulang X tu sebanyak 2 kali. So kita akan dapat A over X, kemudian plus dengan B over X squared. Jadi pastikan X ni kita akan bermula daripada degree yang pertama. So A over X, kemudian plus dengan B over X squared. Dan yang terakhir tu kita akan gunakan constant yang baru, iaitu 2X minus 1. Okey, kemudian kita akan hilangkan denominator dengan cara semua sebutan ni kita akan darabkan dengan X squared multiply by 2X minus 1. Okey, jadi semua ni kita akan darabkan dengan semua sebutan, utamanya di sebelah kanan. Kalau kita darab A over X, darabkan dengan yang di atas ni, maka kita boleh cancelkan X kuasa 2 ni. So kita akan dapat X multiply by 2X minus 1. So A ni adalah X, kemudian 2X minus 1. Kemudian untuk yang kedua pula, kita ada B over X squared. So kita ambil B over X squared ni, darabkan dengan yang merah ni. So kita boleh cancel X kuasa 2 ni. Yang tinggal adalah B multiply by 2X minus 1. Okey. Kemudian seterusnya untuk C pula. C over 2X minus 1. 2X minus 1 ni kita boleh cancel dengan yang di atas. Ni kalau kita cancelkan, maka tinggallah CX squared. Maka kita akan tambah dengan CX squared. Okey. Kemudian kita perhatikan kita ada 3 constant A, B, C, maka kita perlukan 3 nilai X. Jadi keutamaan kita adalah rujuk kepada denominator. Kalau kita refer kepada yang pertama, maka X yang pertama tu kita gunakan gantian X equal to 0. Kalau kita gunakan yang kedua, X sama dengan 1 per 2. Dan kita perlu satu lagi nilai X, sebarang nilai X. Mungkin kita boleh gunakan X sama dengan 1. Pilih yang mudah. Jadi yang saya starkan ni, ini maksud dia kita ambil sebarang nilai yang tak ada kaitan dengan denominator. Okey, kalau kita ganti 0, sebelah kiri kita akan dapat 1, sebelah kanan ni habis, A ni habis, B ni adalah negative B, kemudian C pun habis. So kita akan dapat B equals to negative 1. Kemudian kalau kita gantikan setengah, kita ambil 3 per 2 tambah 1. Kita akan ambil 3 per 2 tambah 1, kita akan dapat 5 per 2. So 5 per 2 sama dengan, untuk yang A ni habis, untuk yang B pun habis. Maka kita akan dapat 1 per 4 C untuk sebelah kanan. C. Okay. Maka kita proses, C itu adalah, nilai dia adalah 10. Kemudian kalau kita gantikan nilai 1, maka sebelah kiri ni akan dapat 4. Sebelah kanan ni, kalau kita ganti 1, so ini 2, 1, so kita akan dapat A. Kemudian kalau kita ganti 1, dapat B, tambah B. Okey, kemudian kalau ganti 1, tambah C. Maka daripada sini kita dah ada B dan C, gantikan. Maka A kita adalah sama dengan negatif 5. A sama dengan negatif 5. Okey, maka jawapan akhir kita salin semula soalan. So kita akan dapat 3x tambah 1 per dengan x kuasa 2, 2x tolak 1. Maka A kita adalah negatif 5. So kita gantikan 5 per x. B kita adalah negatif 1. Kemudian C kita adalah 10. 10 per 2x tolak 1. Maka itulah kita punya jawapan. Soalan 29.
Soalan 29, kita akan ambil 4x, jadi x tambah 1. 3 tambah x kuasa 2 ni kita boleh factorize tak? Tak boleh kan? Jadi kita biarkan. So yang pertama dapat a over x plus 1. Untuk yang kedua ni kita tak boleh factorize. Jadi biarkan dalam keadaan degree 2. Kalau degree 2, constant mesti 2. So 3 tambah x kuasa 2. Dah tak ada pilihan. Kalau katakan kita boleh factorize, kena factorize tu. Kalau tak boleh, biarkan. Okey, kemudian kita hilangkan denominator. Kita ambil je yang atas ni. Sebelah kanan kena kira sikit lah. So denominator kita adalah x tambah 1, 3 tambah x kuasa 2. Okey, yang pertama kita kena darabkan a over x plus 1. So kita boleh cancel x plus 1. Tinggallah a, 3 tambah x kuasa 2. Untuk yang b pula, ni saya dah buat kurungan. 3 tambah x kuasa 2. Darabkan dengan yang ni. So kita boleh cancel ni dengan yang ni. Tinggallah bx tambah c darab dengan x tambah 1. Okey tak? Ada masalah ke? Ada tak faham ini? Ni darabkan dengan atas. Kemudian tak payah kita expand. Sekarang expand kan salah pula. Biar je. Tengok kita ada berapa constant. Ada 3. Mesti ada 3 nilai x. Jadi kalau kita refer pada yang pertama ni, terus x sama dengan negatif 1. Selesai. Tapi kalau kita refer yang kedua, ada tak nilai x? Tak ada kan? Bila tak ada, kita terpaksa ambil sebarang nilai tambahan. So ambil lah. Nak ambil 0 boleh. Kemudian nak ambil 1 pun boleh. So yang saya start ni, ini tambahan. Dah tak ada pilihan. Okay, kalau kita ganti dengan negatif 1, so dapat negatif 4 sama dengan 1 tambah 3, 4. Yang ini habis. Terus dapat A sama dengan negatif 1. A sama dengan negatif 1. Yes, betul. Kalau kita ganti 0, yang ini dapat 3A. A tu saya dah ada. Ya tak? So 3A lah. Ini kalau ganti 0, 1 0 tambah C. Bila kita gantikan A tu negatif 1, maka C ni sama dengan 3. Nampak tak? Kemudian ganti dengan 1 pula. 4 sama dengan, so 4A. Kemudian tambah dengan B tambah C. B tambah C darab dengan 2. A dah ada, negatif 1. B pun, B yang nak cari, C 3. Ni kamu selesai ni, dapatlah B sepatutnya 1. Betul tak? Negatif 4. Okey, betul. B 1. Ada masalah? Tak nampak? Ini akan jadi negatif 4. C 3. Okay, so negatif 4 bawa ke sana dapat 8. 8 bagi 2, 4. Boleh tak kan? Kemudian jangan lupa tulis jawapan. X tambah 1, 3 tambah X kuasa 2, A negatif 1, B 1 dan 3, 1 dan 3, 3 tambah X kuasa 2. Itulah kita punya jawapan.
Okey, kita check dulu. Denominator yang kedua ni kita boleh factorize tak? Cuba guna calculator. Boleh factorize tak? Math error. Cuba guna calculator. Calculator pun tak sanggup kira kan? Jadi tak payah sebut, kita biar je. So 3x tambah 4. Bila tak boleh, kita kekalkan. So dah tak boleh, kita biar je. So yang pertama A over X plus 2. Kemudian ini disebabkan tak boleh degree 2, maka yang di atas tu degree 1. Maka kita ambil lah BX tambah C. Jangan buat B tambah C, sebab dia kena ada degree 1. Degree 1 maksud dia X kuasa 1, kemudian X kuasa kosong. Itu yang dapat BX tambah C tu. Kemudian hilangkan denominator. Sebelah kiri hilang aja. Sebelah kanan ni kena buat pinggiran sikit lah. Kalau berbeza dah silang je. Kaedah asalnya mesti darab dengan X tambah 2, X kuasa 2 tolak X tambah 1. Kaedah asal dia darabkan dengan yang pertama. Tengok mana yang boleh cancel. Zat kan? Maka dapatlah AX squared minus X plus 1 tambah, darabkan pula dengan BX tambah C per dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1. Darab dengan di atas. Tengok mana yang kita boleh cancel. Okay, so kita boleh cancel ni dengan yang ni. Maka tinggallah BX tambah C darabkan dengan X tambah 2. Ataupun kalau nak mudah, untuk contoh ni kita boleh darab silang. So kena hati-hati lah. Kalau kurungan ni bentuk kuasa, tak boleh darab silang. Kalau macam ni berbeza, boleh darab silang. Kemudian kalau kita refer pada denominator yang pertama, X sama dengan negatif 2 sine. Tapi kalau refer pada denominator yang kedua, tak ada nilai X. Jadi pilihlah dua nilai tambahan. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang dua ni tambahan. Nak ambil nilai lain pun boleh. Kalau negatif 2, negatif 6, so negatif 2 ni. Kalau negatif 2, 4 tambah 2, 6, 7, betul? Maka A sama dengan negatif 2 per 7. 2 per 7. Negatif 2 per 7. Kita ganti 0 pula, dapatlah 4. Ganti 0 macam A. Ganti 0 2C. So daripada sini A dah ada. Kamu kiralah C 15 per 7. Betul tak? 15 per 7. Ganti dengan 1 pula. So sebelah kiri 7, 1 dah tu habis. So dapat A. Ini kalau ganti 1, B tambah C, B tambah C, kemudian 3. Selesai kan? Kita dapatkan B. Ini nanti kamu kira B itu 2 per 7. Ya, kamu ganti A, ganti C. Proses, nanti akhir sekali dapat B sama dengan 2 per 7. So A, B, C dah ada. Terus salin soalan. X tambah 2, X kuasa 2 tolak X tambah 1. A kita negatif 2 per 7. Yang per 7 ni tak di bawah. Tak payah nak biarkan dia kat atas. B positif. B dan C ni dia bergabung.
tapi per yang sama. Jadi kita boleh buat B2X C15 per 7 tambah 1. Okey, kita lihat soalan 31. Okey, untuk denominator ni kita lihat X kuasa 3 tolak 1. Okey, X kuasa 3 tolak 1. Maka sebenarnya denominator ni kita perlu factorize. Kalau kuasa 3, biasanya dia mesti ada 3 kurungan. Itu paling maksimum lah. Okey. Jadi, kita akan try and error dulu. Cari nilai X yang sesuai supaya bila kita gantikan dekat bawah ni, dia akan menghasilkan 0. Okey. Jadi, kalau kita rujuk, mungkin kita boleh, katakan saya let Px yang di bawah tu sama dengan X kuasa 3 tolak 1. Kalau kita gunakan try and error, P1 equals to 0. Kita akan dapat 0. Maka kita daripada sini, kita boleh gunakan factor theorem. Salah satu factor dia adalah is a factor of Px. Jadi kita gunakan long division. So kita akan bahagi. So kita gunakan long division. So kita akan dapat, kita bagikan, pastikan bila kita nak bahagi ni, pastikan semua degree ada. Bermula dengan degree 3. So yang tak ada tu kita letak 0x². Yang x pun tak ada juga. So letak 0x dan minus 1. And then all divided by faktor yang kita dapat tadi, x minus 1. Maka kalau kita selesaikan ni, ini x kuasa 2, x kuasa 3, yang ini tolak x kuasa 2. Okay, so kita tolak ini, kita akan dapat x². Kemudian divisor kita 2 sebutan, maka turunkan supaya mesti ada 2 sebutan. Ini akan jadi tambah x, ini akan jadi x² tolak x, and then subtract. Kita akan dapat x positif, dan kita mesti turunkan supaya mesti ada 2 sebutan. Maka akhir sekali kita akan darabkan dengan 1. Okey, so daripada sini, yang denominator ni kita dah boleh dapatkan, kita boleh ubah Px tu kepada x tolak 1 dan x kuasa 2 tambah x tambah 1. Okay, kalau kita refer pada sini, sebenarnya kalau kita guna calculator, kita tak boleh factorize yang ni. Kita tak boleh factorize. Bila kita tak boleh factorize, maka kekalkan dalam keadaan kuadratik. Okay, maka kita punya fraction kita dah jadi. Kita ambil yang baru tadi ya. So yang baru tadi adalah x tolak 1, kemudian x kuasa 2 tambah x tambah 1. Okey. Jadi untuk yang soalan tadi, yang di denominator ni kita dah ubah, kita gunakan long division, kita dapat 2 faktor. So kita gunakan daripada 2 faktor ni. Kalau kita refer kepada first denominator, kita akan dapat a over x minus 1. Dan disebabkan second factor ni kita tak boleh factorize, maka kita kekalkan degree 2, x² plus x plus 1. Maka di atas mesti ada 2 constant. Okay, so kita akan kira daripada sini. Jadi step yang pertama, kita hilangkan denominator. So kita akan dapat x plus 1. Kemudian disebabkan denominator ni tak sama, maka kita boleh gunakan cross multiply. Yang ni pun sama. Pastikan mesti buat in bracket. Kalau tak buat kurungan, maka kita akan dapat salah jawapan dia. Okey, kemudian kita akan, disebabkan kita punya constant ada 3, maka kita perlu dapatkan 3 nilai x. Yang pertama kita cuba gunakan denominator. So yang pertama kita boleh gunakan nilai x sama dengan 1. Kemudian jalan lain tu kita terpaksa tambah je. Pilih sebarang nombor. Okay, katakan saya buat yang 2 ni adalah tambahan, dengan pilih nombor yang sesuai tambahan. Okey, so kita gantikan 1 untuk yang sebelah kiri ni. So dapat 2 sama dengan, ni kalau ganti 1 dapat 3a, yang ni akan dapat 0. So daripada sini a kita adalah 2/3. Kemudian kalau kita ganti 0, sebelah kiri 1, sebelah kanan akan dapat a itu 2/3. Kemudian sebelah sini pula gantikan dengan 0. So kalau ganti 0, okay, ataupun saya boleh tulis
Asalnya adalah A. So kita gantikan 0, so dapat A. Kemudian gantikan 0, so dapat C, negatif C. So daripada sini kita gantikan A tu, maka kita akan dapat nilai C tu adalah negatif 1/3. Kemudian kita gantikan negatif 1. Sebelah kiri dapat 0. Kalau ganti negatif 1, maka sini adalah 1, tolak 1 habis, so dapat A juga. Yang ini akan dapat tambah dengan negatif B tambah C, kemudian darabkan dengan negatif 2. So kita gantikan A dan C. So daripada sini kita akan dapat nilai B. B kita ni selepas dipermudahkan dapat negatif 2/3. Okey, maka jawapan akhir kita jangan lupa kita akan tulis balik, refer kepada punca soalan. Okey, so yang A tadi adalah 2/3. So terus kita letak 3 tu di bawah. Kemudian untuk B dan C negatif. B dan C tu negatif per 3 ya. Jadi kalau kita nak permudahkan, letak sini negatif. Maka yang pertama, B kita negatif 2. So saya dah keluarkan 2 negatif. So letak 2. X tambah dengan C. C kita adalah 1. Okey, bagi dengan X 3. X kuasa 2 tambah X tambah 1. Ini yang kita panggil dia sebagai improper fraction. Ini case dipanggil improper fraction. Improper. Maksudnya degree di atas lagi rendah pada kuasa degree di bawah. Contoh macam kat sini lah. Yang ini degree atas 3, tapi degree bawah 2. Jadi kalau yang macam ni, kita jangan terus pecahkan. Kita akan gunakan nota yang tadi 1, 2, 3 tu. Itu kalau dalam bentuk proper fraction. Jadi kalau yang macam ni, kamu kena bagi dulu. Jadi kalau dalam bentuk improper fraction, kita kena tukar dalam bentuk proper fraction dengan cara gunakan long division. Kan canggih. Ini untuk case degree di atas lagi tinggi pada bawah. Degree di atas tinggi atau sama. Tinggi atau sama. Katakan atas ni kuasa 2, yang di bawah pun kuasa 2. Mesti gunakan long division juga. Itu step yang pertama. Jangan main pecah je. Kita akan pecah kalau dah siap proper fraction. So kita bahagilah. Kalau kita bahagi, pastikan semua degree kena ada. Yang tak ada letak 0. Bahagi semua dengan divisor kita X kuasa 2 tambah X tolak 6. Okey tak ni? Yang ni X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tolak 6X. Ini akan jadi negatif X kuasa 2 tambah 6X. Divisor kita 3 sebutan. So turunkan. Tolak 1. Tolak X kuasa 2 tolak X tambah 6. 7X tolak 8. Jadi sekarang ni soalan ni dia dah berubah. X kuasa 3 tolak 2 bahagi dengan sekarang ni X tambah 3 ni jangan lupa X tambah 3 X tolak 2 sama dengan quotient kita adalah X tolak 1. Kemudian remainder kita adalah 7X minus 8 over X kuasa 2 tambah X tolak 6. X tambah 3. Okey tak ni? Ni selepas kita buat long division. Inilah hasilnya. Jadi
kita ni sebenarnya nak jawab soalan partial fraction. So yang depan ni kekal, yang ni je kita gunakan partial fraction. Ni. Nanti kita kira yang ni. Contoh, kalau degree di atas lagi tinggi daripada degree di bawah, atau degree di atas sama dengan degree di bawah. Ini semua ni dipanggil sebagai improper fraction. Improper fraction. Jadi kalau kita nak selesaikan partial fraction, tengok degree dia. Kalau lagi tinggi pada bawah, kena buat long division. Kalau sama degree dia pun kena buat juga long division. Kalau rendah, baru kita guna partial fraction terus. Okey, so kita akan buat yang ni. So ini yang pertama adalah A over X plus 3, kemudian plus B over X minus 2. Sebab degree di atas 1, bawah degree 2. Okey tu. Kemudian hilangkan denominator. Kalau kita lihat denominator tu berbeza, kalau nak mudah, darab silang je. Selesai masalah negara. Darab silang je. Tapi kalau masih tak berhati, darablah dengan denominator setiap sebutan. Kemudian kalau kita refer pada denominator, X yang pertama negatif 3, X yang kedua 2, constant kita 2. Okey tu. Gantikan sebelah kiri negatif 3, negatif 21, negatif 29. Sebelah kanan negatif 5. Terus A sama dengan 29/5. Okey tak? 29/5. Kemudian ganti dengan 2. 14 tolak 8, 6. Sama dengan habis 5B. Maka B ni sama dengan 6/5. B 6/5, yes. Kemudian maka jawapan akhir kita, jangan lupa tadi kita dah buat long division tadi. X minus 1 tu jangan lupa. Kemudian bersama dengan partial fraction, gantikan dengan A. Nilai A 29/5, 5X tambah 3. Gantikan B 6/5, 6/5. Maka inilah kita punya jawapan. Bila kita buat partial fraction, untuk step yang kedua, jangan lupakan yang pertama ni. Kadang-kadang ramai yang lupa. Yang pertama ni buang terus. Salah lah. Yang pertama tu kekal. Kita lihat contoh 33. Kuasa yang di atas adalah kuasa 3. Kuasa yang di bawah adalah kuasa 2. Ini yang kita panggil dia sebagai improper. Ini dipanggil sebagai improper fraction. Bila kita jumpa improper fraction ni maksud dia degree di atas ada dua keadaan ya. Ada dua keadaan. Okey, yang pertama, degree atas dia mesti lebih daripada degree di bawah. Ataupun degree atas sama dengan degree di bawah. Untuk soalan ni kita gunakan yang pertama, degree di atas greater than degree di bawah. Okey? So kita gunakan yang tu. Bila kita jumpa yang ni, maka kita mesti gunakan long division. Ini step yang pertama lah. Okay, step yang pertama. Supaya kita nak tukarkan kepada proper fraction. Proper fraction. Okey, jadi kita akan gunakan long division. So saya akan ambil. So kita akan ambil ini 4x kuasa 3 tambah 12x kuasa 2 tambah 13x tambah 7, semua degree ada. Kemudian divide by, yang ini kuasa 2 ni kita expand. Kalau kita expand, kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Jadi kalau kita selesai ini, kita akan dapat x
multiply by 4x squared. So dapat 4x kuasa 3. Kemudian tambah 4x kuasa 2. Tambah dengan x. Ini tolak. So ini kita akan dapat 8x kuasa 2. Ini akan dapat tambah 12. Divisor kita ada 3 sebutan. Maka kita akan turunkan. So kita akan letak sini tambah 2. 8x kuasa 2 tambah dengan 8x. Tambah dengan 8x. Kemudian tambah dengan 2. Kemudian kita subtract. So kita akan dapat 4x. Kemudian plus 5. Ini adalah remainder kita. Okey. Maka fraction ni dia dah jadi. Ini adalah remainder. Ini adalah quotient. Maka soalan ni kita boleh tukar 4x cube. Kemudian tambah dengan 12 kuasa 2 tambah dengan 13x tambah 7 over 2x plus 1 squared equals to quotient kita adalah x tambah 2. Kemudian remainder kita adalah 4x tambah 5. Kemudian jangan lupa divide by denominator. Okey. Ataupun kita boleh gunakan kurungan kuasa 2. Ni ataupun kita boleh ambil. So kita bahagikan dengan 2x tambah 1 kuasa 2. Jadi kalau kita nak buat partial fraction, yang ini yang kita buat ni, partial fraction ni. So yang ini kita akan fokuskan gunakan partial fraction. Kemudian jawapan akhir nanti jangan lupa kita mesti tambahkan dengan x tambah 2. Okey, jadi kita fokuskan kepada 4x tambah 5 kemudian 2x tambah 1 kuasa 2 sama dengan, disebabkan ini adalah repeated linear factor, maka kita akan ulang sebanyak 2 kali. Yang pertama degree 1, yang kedua kita akan ambil degree 2 kuasa 2. Okey, jadi step yang pertama kita hilangkan denominator. Okey, untuk yang di sini, okey, maknanya kalau kita nak hilangkan denominator, kita mesti darabkan semua dengan 2x tambah 1 kuasa 2. Semua sebutan tu darabkan dengan yang ni. Okey. Jadi yang pertama kalau kita darabkan dengan a over 2x plus 1, maka kita akan cancelkan di bawah ni, tinggal kuasa 1. Maka kita akan dapat a 2x tambah 1. Untuk yang kedua pula kita ada b over 2x plus 1 all squared. Maka kalau kita darabkan dengan kotak ni, kita boleh cancelkan kuasa 2. Yang tinggal adalah b. Maka kita akan buat tambah b. Okey, kemudian constant kita ni ada 2 je. Maka kita perlu dapatkan 2 nilai x. So yang pertama, utamakan dulu denominator. Kalau kita refer kepada denominator, x kita yang pertama adalah negatif 1/2. Cuma satu je. So yang tambahan tu kita boleh guna sebarang nilai. Paling mudah kita gunakan x0. Yang ini adalah tambahan. Yang saya start ni adalah tambahan. Okey, kita gantikan sebelah kiri. Kita akan ambil negatif 2 tambah 5, 3. Sebelah kanan A ni habis, tinggallah B. So kita akan dapat B tu adalah sama dengan 3. Kemudian kalau kita gantikan sebelah kiri 0, so kita akan dapat 5 sama dengan 2A. Tambahkan dengan B. So kita ganti B, kita akan dapat A. A sama dengan 2. Ni kalau kita cek ni 4 tambah 3. 4. Okey, ini kita bawa ke sana. So 2A 5 tolak 3 2. A 4 1 kan. B ni 3. So 2A sama dengan 1 ke? B ni 3. Ni bukan 2A ni.
Ini adalah negatif 1. Sorry, ni kalau 0, A saja. Yang ini adalah A. So, kalau kita ganti 0 untuk sebelah kanan pula, maka yang ini akan dapat A tambahkan dengan B. Maka daripada sini A kita tu sama dengan 2. Maka untuk jawapan akhir, kita salin balik soalan. Soalan kita adalah 4x kuasa 3 tambah dengan 12x kuasa 2 tambah 13x tambah 7 bahagi semua dengan 2x tambah 1 kuasa 2. Jadi jangan lupa yang pertama tadi kita dah ada x tambah 2. So kekalkan x tambah 2. Kemudian tambahan tu kita gunakan a over 2x plus 1. A tu adalah 2. So 2 bahagi dengan 2x tambah 1. Dan b kita adalah 3 bahagi dengan 2x tambah 1 kuasa 2. So itulah kita punya jawapan.